Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video pengajaran hari ini, kita akan belajar sambungan daripada topik pembelajaran lepas. Bagaimana pembelajaran lepas? Semua boleh faham? Cikgu harap dengan aktiviti yang cikgu jalankan, semua murid dapat faham dan dapat siapkan tugasan yang cikgu beri pada hari lepas. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran hari ini dengan subtopik yang baru, iaitu sambungan daripada subtopik lepas. Okey, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Okey, apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah masih lagi di bab 2, iaitu sanitasi dalam penyediaan dan juga penyimpanan makanan. Okey, apa yang kita akan belajar adalah pertama, menerangkan kepentingan kawalan suhu semasa penyediaan dan juga pengendalian makanan. Yang kedua adalah dapat menghuraikan prosedur kawalan stok termasuk kuantiti penghantaran, penyimpanan, pelabelan dan juga pergerakan stok. Okey, yang ketiga kita akan belajar mengkaji dan juga menilai prosedur pengendalian makanan yang selamat ketika penyediaan, penyimpanan dan juga pelupusan sampah. Okey. Di akhir pembelajaran ini juga murid-murid dapat terangkan kepentingan kawalan suhu semasa penyediaan dan juga pengendalian makanan, dan murid-murid dapat menghuraikan prosedur kawalan stok termasuklah kuantiti penghantaran, penyimpanan, pelabelan dan juga pergerakan stok. Okey, di akhir pembelajaran kita juga murid-murid dapat mengkaji dan juga menilai prosedur pengendalian makanan yang selamat ketika penyediaan, penyimpanan dan juga pelupusan sampah. Okey, kita teruskan. Yang pertama kita akan belajar kawalan suhu semasa penyediaan dan juga pengendalian makanan. Okey, pertama sekali kita kena tahu suhu itu adalah faktor penting dalam memastikan sesuatu makanan adalah selamat untuk dimakan. Okey, di sini cikgu menyenaraikan 6 kepentingan kawalan suhu semasa penyediaan dan juga pengendalian makanan. Okey, yang pertama adalah memanjangkan tempoh kesegaran dan jangka hayat sesuatu makanan. Yang kedua, membunuh mikroorganisma yang menyebabkan kerosakan pada suhu makanan sama ada suhu itu terlampau tinggi ataupun terlampau rendah. Cara ini dapat menghalang pembiakan mikroorganisma dalam makanan. Contohnya macam awak tengok dalam gambar di sebelah tu. Pada suhu yang paling tinggi, iaitu pada suhu 75 darjah Celsius, awak nampak rip kubur kan? Jadi ketika itu berlaku pemanasan makanan. Jadi bakteria akan mati. Okey. Pada suhu yang paling rendah pula, iaitu negatif 18 darjah Celsius, apa bakteria tu sedang buat? Tidur kan? Okey. Pada suhu negatif 18 darjah Celsius, mikroorganisma berada dalam keadaan tidur. So, dia tidak aktif. Suhu apa yang bakteria akan aktif? Iaitu pada danger zone. Iaitu antara 8 darjah Celsius hingga 63 darjah Celsius. Okey, pada suhu ini, mikroorganisma berada dalam keadaan yang aktif. Dia aktif membiak pada makanan, iaitu pada suhu bilik. Okey, seterusnya adalah mendapatkan perubahan organoleptik yang dikehendaki pada makanan. Apa organoleptik tu? Okey, organoleptik adalah menilai makanan dengan menggunakan ilmu deria, iaitu deria rasa, bau, rupa makanan dan sebagainya. Okey, yang keempat adalah mengubah organoleptik yang merangkumi bau, rasa dan rupa makanan. Pada suhu tertentu, ketiga-tiga perubahan ini boleh berlaku. Okey, yang kelima adalah memastikan makanan yang disediakan mengikut panduan suhu yang sesuai. Okey, yang keenam, mengelakkan pencemaran oleh organisma terhadap makanan yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey,
Organisma ini juga terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama dikenali sebagai psikofilik, iaitu mereka hidup ataupun membiak pada suhu 2.5 darjah Celsius hingga 8 darjah Celsius. Okey, yang kedua adalah mesofilik. Mesofilik ini mikroorganisma melakukan pembiakan pada suhu 30 darjah Celsius hingga 45 darjah Celsius. Okey, yang terakhir adalah termofilik, iaitu suhu pembiakannya adalah antara suhu 55 darjah Celsius hingga 65 darjah Celsius. Okey. Seterusnya, prosedur kawalan stok. Prosedur kawalan stok ini terdiri daripada berapa? Ada 5 prosedur kawalan stok. Yang pertama, kuantiti. Yang kedua, penghantaran. Yang ketiga, penyimpanan. Yang keempat adalah pelabelan. Yang kelima adalah pergerakan stok. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu berkaitan dengan prosedur kawalan stok. Okey, yang pertama, kuantiti. Okey, terlebih dahulu, cikgu nak terangkan apa itu stok dan juga kawalan stok. Okey, stok ialah bahan yang belum digunakan dan perlu disimpan di dalam ruang penyimpanan bagi tujuan operasi atau penyelenggaraan. Stok ini biasa diselia oleh siapa? Oleh premis makanan ialah bahan segar dan juga bahan kering. Okey, seterusnya adalah apa itu kawalan stok? Kawalan stok ini ialah pengurusan penerimaan pengolahan bahan makanan dan bukan makanan secara sistematik. Okey. Kita pergi satu persatu berkaitan dengan prosedur kawalan stok. Yang pertama, kuantiti. Kuantiti bahan perlulah direkod dari masa ke semasa. Kerana bahan yang sudah berkurang perlulah dipesan dengan kadar segera supaya ketiadaan stok tidak berlaku. Okey, seterusnya adalah penghantaran. Penghantaran stok yang cepat rosak perlulah disenggara dengan baik. Suhu stok yang mudah rosak adalah dalam lingkungan negatif 1 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Stok beku adalah pada suhu di bawah negatif 18 darjah Celsius. Okey. Kenderaan yang digunakan untuk penghantaran stok mestilah mempunyai kabin simpanan bertutup dan juga digunakan khas untuk menghantar makanan. Janganlah kita guna kenderaan yang macam mana? Kenderaan yang awak hantar perabot, kemudian awak hantar makanan. Tak boleh. Kerana boleh menyebabkan berlakunya pencemaran makanan. Kerana kenderaan untuk menghantar stok mestilah dalam keadaan yang bersih. Okey. Seterusnya adalah penyimpanan. Penyimpanan stok pada suhu yang betul dapat mengelakkan pertumbuhan bakteria dan juga penghasilan toksin. Okey, stok sejuk beku perlulah disimpan di dalam peti sejuk dengan julak suhu di bawah negatif 18 darjah Celsius. Manakala stok sejuk atau dingin mestilah disimpan pada suhu negatif 1 darjah Celsius hingga 4 darjah Celsius. Okey, stok kering pula perlu disimpan di atas rak yang mempunyai pengaliran udara yang baik. Bagi stok yang telah rosak pula haruslah dibuang dan dilupuskan dengan segera. Okey, seterusnya adalah pelabelan. Setiap stok perlulah dilabel dengan maklumat nama pengeluar dan juga tarikh masuk. Kenapa? Ia bertujuan untuk kena pasti kedudukan stok dan bilangan stok adalah tepat. Okey, yang terakhir adalah pergerakan stok. Pergerakan stok ini adalah berdasarkan
first in dan juga first out. Okey, setiap pergerakan stok mestilah direkod dengan sempurna supaya tidak berlakunya limpahan stok, ketiadaan stok dan juga stok rosak. Okey. Seterusnya kita pergi kepada prosedur pengendalian makanan yang selamat. Okey. Prosedur pengendalian makanan yang selamat ini terdiri daripada 3, iaitu pertama adalah penyediaan, penyimpanan dan juga pelupusan. Okey. Makanan yang disediakan perlulah melalui prosedur pengendalian makanan yang selamat ketika penyediaan, penyajian, penyimpanan dan juga pelupusan. Okey. Semasa penyediaan terdapat berapa prosedurnya? Berapa langkahnya? Ada 5 langkah. Okey, baiklah. Untuk prosedur pengendalian makanan yang selamat, makanan yang disediakan perlulah melalui prosedur pengendalian makanan yang selamat ketika penyediaan, penyajian, penyimpanan dan juga pelupusan. Okey, semasa penyediaan, makanan turut berisiko tinggi untuk tercemar. Jadi terdapat 6 langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil perhatian. Okey, di sini cikgu letak hanya 5 langkah pencegahan. Yang pertama adalah mengasingkan stok bahan mentah daripada makanan yang telah selamat. Seterusnya, menggunakan peralatan yang berlainan bagi bahan mentah dan juga makanan yang telah dimasak. Kenapa? Untuk mengelakkan berlakunya pencemaran silang. Okey, yang ketiga adalah cuci bersih setiap peralatan yang digunakan untuk mengelakkan pencemaran silang. Okey, yang keempat adalah asingkan meja kerja bagi pengendalian bahan mentah dan makanan yang dimasak. Yang kelima, guna penyepit atau sudu yang sesuai untuk apa? Untuk merasa dan juga menyajikan makanan. Penyepit tersebut adalah untuk menyajikan makanan, manakala sudu untuk apa? Untuk merasa makanan. Kerana kita tidak boleh merasa makanan menggunakan jari. Okey, yang akhir sekali adalah buah-buahan dan sayur-sayuran mestilah dicuci dengan air yang bersih sebelum digunakan. Okey, seterusnya adalah penyimpanan. Okey, lebihan makanan perlulah dipanaskan pada suhu yang melebihi 63 darjah Celsius selepas 2 jam atau disimpan pada julat suhu negatif 1 darjah Celsius hingga 4 darjah Celsius dalam bekas yang tertutup. Okey, bahan makanan yang telah dimasak perlulah diasingkan daripada bahan mentah. Elakkan menyimpan makanan dalam bekas logam dalam jangka masa yang lama. Okey. Seterusnya adalah pelupusan. Lebihan makanan yang telah dipanaskan semula hendaklah dilupuskan. Manakala bahan makanan yang hendak dilupuskan perlulah dibuang ke dalam tong sampah dan diikat dengan sempurna. Okey. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, rasional pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama, dapat pengetahuan tentang perbezaan suhu bagi mengelakkan pembiakan bakteria. Jadi kita dapat kena pasti suhu yang paling tinggi bakteria akan mati, manakala suhu yang paling rendah bakteria masih hidup tetapi dalam keadaan yang tidur. Jadi dia tidak aktif. Jadi bila
bila masa bakteria aktif, iaitu pada suhu bilik antara 8 darjah Celsius hingga 65 darjah Celsius. Iaitu kalau ingat kembali gambar suhu yang pertama tu adalah pada keadaan danger zone. Okey. Yang kedua adalah kita selamat daripada pencemaran makanan. Kenapa kita selamat daripada pencemaran makanan? Apabila kita ada pengetahuan tentang pengendali makanan, penyediaan makanan yang betul, langkah-langkah penyediaan makanan yang betul, cara kebersihan diri kita, kita dapat mengelakkan daripada pencemaran makanan kerana tidak berlakunya pembiakan bakteria pada makanan dan juga tidak berlakunya pencemaran pada makanan. Jadi bila tidak berlakunya pencemaran pada makanan, apa akan jadi pada tubuh kita? Tubuh kita akan lebih sihat dan selamat daripada sebarang penyakit. Okay. Itu sahaja pembelajaran kita. Jadi cikgu harap awak semua dapat menjawab kuis yang cikgu berikan di grup kelas. Selamat menjawab. Jadi selama 30 minit yang berbaki, cikgu minta awak jawab kuis yang cikgu berikan tersebut. Kedatangan awak cikgu akan ambil berdasarkan kuis yang cikgu berikan. Okey, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih.